Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani kali ini cukup istimewa kerana kami membawakan 4 orang menteri dan ini bertitik tolak daripada ini adalah bulan kemerdekaan dan bagaimana kita menyemarakkan rasa cinta akan negara dan juga mempromosikan serta mengangkat nilai-nilai yang menjadikan kita satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan akhirnya tidak dapat kita lupakan juga masalah dan juga cabaran yang kita hadapi bersama dan bagaimana kita dapat mengharunginya sebagai satu bangsa negara Malaysia yang lebih besar sifatnya dengan kemerdekaan negara kita yang ke-65 ini. Ini adalah agenda awani istimewa Merdeka Quartet. Saya malam ini cukup bertuah kerana bersama dengan 4 orang menteri kita di sini. Di sebelah kanan saya, Tan Sri Town Planner Anwar Musa merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami. Datuk Sri Dr. Insinyur Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan juga bersama dengan kami. Datuk Sri M. Saravanan menyerlah dengan warna merah di sana, Menteri Sumber Manusia. Dan juga Datuk Sri Alexander Natalinggi, merupakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga bersama kami dalam agenda awani istimewa pada malam ini. Kita beberapa hari menjengah ke Hari Kemerdekaan yang ke-65. Semangat perpaduan, semangat rasa cintakan negara itu perlu disuburkan tak mengira bulan apa pun sekali Tan Sri. Tapi mungkin dikala kita baru bangkit daripada pandemik COVID-19, ekonomi baru dibuka, bagaimana kita rakyat Malaysia perlu sama saling mengingati bahawa nilai sepunya yang kita miliki pada hari ini, kekuatan kita bersama, aspek perpaduan itu tidak dapat kita samakan dengan negara-negara lain contohnya. Itu keunikan kita. Mungkin Tan Sri dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran. Apakah kekuatan kita? Di manakah nadi kekuatan sebuah bangsa Malaysia itu? Terima kasih Saudara Fitri. Sebenarnya kalau kita lihat pada sejarah negara kita, kita muncul sebagai sebuah negara yang dizahirkan daripada kepelbagaian. Daripada awalnya lagi. Seawal-awal kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan itu telah menjadi satu agenda bersama. Dan selepas itu pembentukan Malaysia, semuanya atas dasar kepelbagaian, atas dasar kebersamaan yang melibatkan partisipasi daripada pelbagai kaum. Jadi kalau dilihat daripada mana kita datang dan ke mana kita nak pergi sebagai sebuah negara, landasannya adalah landasan perpaduan. Dan ini dalam konteks, kalau bagi saya, dalam konteks agama Islam misalnya, sesuatu yang sangat menepati apa yang dituntut oleh agama sendiri. Dalam Al-Quran ada menyatakan bahawasanya manusia itu dijadikan lelaki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah sebagai tanda kebesaran Allah dan supaya kita saling kenal mengenal satu sama lain. Dan itulah kalau tengok hari ini saya pun rasa teruja ni, sangat bersejarah. Saya, Datuk Sri Wee, Datuk Sri Sarah, Datuk Sri Nanta, Datuk Sri Nanta beragama Kristian, Datuk Sri Sarah beragama Hindu, Datuk Sri Wee beragama Buddha, saya beragama Islam. Tapi kami semua terlibat bersama-sama dalam Jemaah Menteri bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendukung mandat untuk membangun dan memajukan negara. Ini suatu keindahan dan suatu keistimewaan yang saya rasa sangat berharga bagi negara kita. Jadi terasnya kembali pada tadi. Sememang seasalnya pun negara kita ini sebuah negara yang majmuk, kemerdekaan diperjuangkan bersama, pengisian kemerdekaan dilakukan secara bersama dan ini hendaklah menjadi satu wadah yang mesti kita terapkan dan kita salinkan, kita wariskan kepada anak cucu kita kerana untuk menjadi sebuah negara yang makmur, aman, sejahtera, keamanan, berteraskan perpaduan itu satu perkara yang sangat penting. Malah tema pada tahun ini pun keluarga Malaysia, berarti kepelbagaian di situ teguh bersama. Datuk Sri Wee Ka Siong, kalau kita ambil latar sejarah juga, tadi Tan Sri Anwar Musa menyebut bahawa asas masyarakat Malaysia itu memang pelbagai. Tapi keunikan kita juga kerana kita dilatari dengan sejarah kita. Orang kata kalau cerita pasal perpaduan, kita akan kaitkan dengan frasa muafakat membawa berkat, bulat air kerana pembentung, bulat masyarakat kerana muafakat, bagai air dengan tebing, air dengan tebing dan sebagainya. Masyarakat Malaysia ini juga kemerdekaan itu dicapai kerana adanya konsensus, ada persefahaman, adanya mesyuarah, ada kesepakatan dan juga toleransi. Jadi asas itu ada sejak 65 tahun yang lepas.
sebagaimana saya katakan tadi, keunikan itu bagaimana kita dapat gemburkan lagi dan juga menyedari bahawa ini nilai yang perlu dipelihara dan ini kehebatan sebuah negara Malaysia itu pada pandangan Datuk Seri. Bagi saya, kemerdekaan negara ini dicapai kerana ada persefahaman antara kaum. Kemudian diperluaskan sehingga pembentukan Malaysia. Saya rasa ini adalah satu asas yang penting dan setiap generasi muda sepatutnya menghayati sejarah ini. Sebab ramai kalau tak ingat apa zaman perjuangan masa kemerdekaan, pembentukan Malaysia, mereka lupa. Tapi kejayaan terbesar Malaysia ialah dalam bentuk kepelbagaian kita dapat bersatu. Jadi unity in diversity, berpaduan dalam kepelbagaian. Ini satu keunikan di Malaysia. Dan kedua, saya rasa ini bukan satu perkara yang boleh dibentuk dalam tempoh yang singkat. Ianya merupakan satu semangat perpaduan sesama kita, bagaimana kita bermulanya dengan toleransi, saling hormat menghormati, memahami budaya antara satu sama lain. Dan selepas itu, apa yang penting ialah penerimaan. Kita tahu kaum-kaum kita ni dia tak boleh terima ni. Maka kita mesti ada tanda hormat. Kemudian lepas tu kita menghayati budaya orang lain. Melihat perspektif ini daripada sudut orang lain untuk melihat dalam konteks Malaysia. Jadi saya rasa perpaduan ni adalah satu perkara yang penting, elemen penting. Dan memang benar, seperti au dengan tebing, tak boleh dipisahkan. Kalau tak ada tebing, kalau tak ada akar-akar au, dia tak boleh wujud juga. Jadi ini ibarat yang baik dan bagi saya, kita kena memaklumkan pada generasi muda penghayatan terhadap erti kemerdekaan. Kemudian perpaduan tu bukannya untuk satu ketika macam kita bertanding dalam Olimpik ataupun dalam sukan saja. Ia sepatutnya diperluaskan dalam kehidupan harian kita, melihat kawan-kawan kita dapat hidup sejahtera dan perpaduan tu sepatutnya diterap dari masa ke semasa. Jadi saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita ini kagum sebagai rakyat Malaysia kerana kita ada kepelbagaian. Kepelbagaian ini sebenarnya adalah khazanah negara. Jadi kita bukan apabila kita ada budaya lain, ada rasam lain, agama lain, ia tidak melemahkan kita. Sebaliknya menjadi kekuatan dan kita boleh bersaing dengan dunia kerana ada kepelbagaian ini. Ya? Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa uniknya kita ini apabila berada dalam negara. Tapi apabila kita keluar negara, walaupun kita daripada kaum-kaum yang berbeza, apabila kita sebut, kita dari Malaysia. Ini satu perkara yang mana negara-negara tertentu memiliki kepelbagaian etnik contoh. Tetapi dalam peringkat kebangsaan, mereka diuniformkan ataupun diseragamkan dengan satu identiti. Tapi identiti Malaysia ini pelbagai. Itu masyarakat Melayu, Cina, India, baik etnik-etnik di Sabah dan juga Sarawak dapat tampil dengan ciri-ciri identiti tradisi masing-masing. Datuk Seri Saravanan, bagaimana kita melihat itu? Kerana ini satu kebebasan dan juga satu penghormatan dan juga muafakat yang kita pegang sejak 1957 ataupun sebenarnya lebih awal daripada kemerdekaan kita. Bagaimana kita mengingatkan juga sama-sama meraihkan inilah kehebatan kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza dalam konteks etnik dan juga kepercayaan agama, tetapi kita masih lagi dapat bersatu dan tidak dipaksa untuk mengubah apa-apa demi perpaduan dan juga bersatu padu itu. Terima kasih Zul. Saya setuju pada apa yang diutarakan oleh Zul, di mana apabila kita ke luar negara, kita lihat keunikan negara kita. Memandangkan Tan Sri Anwar Musa bermula dengan sejarah negara kita. Kita perlu melihat keseluruhan. Walaupun kemerdekaan itu amat penting untuk sebuah negara. Tetapi yang penting adalah apabila bukan dalam konteks kemerdekaan tanpa kemajuan. Dan kita lihat negara kita walaupun terdiri dari berbagai kaum dari segi kedudukan sebenar. Kalau banding dengan negara-negara saya suka melancong ke seluruh negara kebanyakan masa. Saya lihat banding dengan negara-negara lain, contohnya negara-negara barat yang telah menelan hampir 500 tahun untuk melahirkan golongan sederhana, middle class society. Kalau kita lihat negara barat daripada zaman keambahan sehingga mereka mencapai status golongan sederhana, telah menelan hampir 500 tahun. Tapi negara kita dalam konteks 50 tahun kita capai tahap tu untuk melahirkan golongan sederhana. Dan asas kerjaan kita adalah, yang tertinggi adalah 3. Yang pertama, kewibawaan pemimpin-pemimpin daripada zaman Al-Hayat Tunku Abdul Rahman sehingga kini. Yang kedua, kestabilan politik berterusan. Yang ketiga dan yang penting adalah
silaturahim dan perpaduan di antara kita. Ini telah menjadi asas kejayaan kita. Dan hari ini kita lihat banding negara-negara lain, walaupun kita terdiri dari pelbagai kaum, bangsa, agama, makanan, budaya, tetapi kita masih berjaya dalam 50 tahun dalam masa 50 tahun berjaya, yang pertama. Yang kedua, kita lihat kita telah mengalami 3 fasa. Fasa pertama, dasar ekonomi baru. Kita telah menggunakan kaedah sikap toleransi. Kita terima walaupun dasar ekonomi baru kita lihat ada kekurangan kaum-kaum tertentu, kita membenarkan kaum-kaum termaju. Ini menunjukkan kita ada sikap toleransi, memberi laluan kepada kaum lain. Yang kedua, di bawah wawasan 2020, sikap toleransi berubah jadi sikap penerimaan. Kita mula menerima satu sama lain. Yang ketiga, fasa kedua apabila kita umumkan transformasi nasional TN50 walaupun tidak diteruskan, tetapi dalam transformasi nasional 50 kita lihat daripada sikap toleransi beredah ke penerimaan, daripada penerimaan kita sampai ke tahap meraihkan satu sama lain. Sebab itu kita lihat satu ketika hanya umat Islam je mengamalkan majlis buka puasa dan sebagainya. Tetapi kini kita dah beredar. Walaupun kaum-kaum lain tidak berpuasa, tetapi mereka turut meraihkan. Tapi ramai kawan-kawan saya puasa juga. Kita lihat dah pemimpin-pemimpin kerajaan mula menghadiri majlis-majlis seperti Taipusan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan daripada sikap toleransi, kita dah sampai tahap untuk meraihkan satu sama lain. Ini adalah keunikan negara kita. Kita tak akan jumpa perbuatan seperti ini di seluruh dunia. Maka perpaduan ini bukan asing, memang daripada darah daging kita sejak sebelum kemerdekaan. Ini dah menjadi satu gaya hidup budaya warga Malaysia. Dan kadang-kadang kita tidak sedar perkara itu dah menjadi DNA darah daging bagi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ramai kawan-kawan saya yang kata bahawa kalau kita cerita pasal perpaduan, kita cerita pasal bersatu ini, orang kata macam retorik ataupun terlampau macam kempen Hari Merdeka. Orang kata kalau nak tahu situasi dan juga merasai tanpa ada perkataan perpaduan tu kita dapat rasa, pergilah ke Sabah dan juga ke Sarawak. Itu tanpa kita sedari, kita duduk semeja. Malah di Semenanjung pun sama. Tapi di Sabah dan Sarawak tu ada keunikan yang tertentu di mana ethnic city itu menjadi satu benda yang kabur. Kerana kita mengenali individu itu daripada segi karakter dan juga individu itu sendiri. Bagaimana Datuk Seri Alexander Nathan Ligie dapat berkongsikan? Kerana mungkin cerita di Sabah dan Sarawak itu sama, tetapi mungkin lagi perlu diraikan dan juga perlu dikongsikan bersama dengan rakan-rakan dan juga saudara yang lain di seluruh Malaysia, Datuk Seri. Terima kasih Zul. Ya memang ini bukan kita nak mengasingkan kami di Sarawak, Sabah daripada kawan-kawan kita di Semenanjung, tapi oleh kerana yang diajukan kepada saya perkara itu, memang kami sangat bangga dengan keadaan di Sarawak, dan saya ingat di Sabah sama juga, kerana memang betul di mana-mana kita berkumpul di kedai kopi yang selalu dicontohkan, kita duduk bersama, makanan berbeza tapi boleh duduk bersama. Jadi itu yang penting, kita dari perbilang kaum, bangsa, agama dan bahasa juga. Sebenarnya di Sarawak ini dikatakan, saya pun tak tahu yang jelas mana yang official ataupun rasmi. Ada kata 24 suku kaum, ada kata lebih 80 suku kaum. Jadi memang daripada mulanya memang kita berbeza sangat. Tapi mengapa kita boleh mengeratkan perpaduan silaturahim di antara semua? Saya ingat kami tak berapa menumpu kepada perbezaan agama, suku kaum, bahasa. Di mana-mana saja, kalaulah kawasan itu lebih kepada orang berbahasa Iban, Cina, Melayu, kaum lain pun dia fasih bahasa Iban. Kalau ke satu tempat bahasa Melanau, tak kira suku kaum lain, dia fasih juga bahasa Melanau. Jadi kadang-kadang kita lebih bangga kerana kita dapat menguasai bahasa suku kaum kawan-kawan kita yang lain. Jadi dari segi agama, saya tegaskan di sini, begitu juga. Selalunya kita melihat berhampiran surau, gereja. Kadang-kadang dia saling membantu dan tokong juga. Jadi mungkin kuil tak berapa banyak sana lah. Tapi sama juga di mana kuil ada, agama lain saling membantu. Jadi sekarang lebih-lebih lagi saya ingat oleh kerana politik, biar saya terus terang, lagi sentimen Sarawak ni lagi tinggi, lagi besar, dan kita meraih lagi ke perbezaan kita. Bukan tak. Tapi perbezaan itu bukan untuk
mendabik dada tetapi untuk meraihkan perkara yang ada untuk lebih mengenal antara satu sama lain. Ya, memang kita menganggap perbezaan ini sebagai suatu aset yang besar kepada kami di Sarawak. Begitu kita selalu sebut kita ini berbilang kaum, betul, berbilang bahasa, agama dan sebagainya. Ya. Dan satu karakter yang menarik kalau saya dapat ajukan kepada semua, satu karakter yang menarik dalam masyarakat Malaysia ialah meskipun ia bukan satu bentuk paksaan apabila tadi seperti Datuk Seri Alexander Tan Linigi mengatakan bahawa kalau satu kawasan tu majoritinya Iban, masyarakat lain juga akan cuba dan juga blend ataupun diadunkan sekali dalam bahasa itu. Sesebuah negara tertentu mungkin itu proses asimilasi yang terancang, tapi itu tidak di Malaysia. Datuk Seri Wee Ka Siong apabila berucap di majlis-majlis atau di Dewan Rakyat, ramai yang kagum, dekat mana Datuk Seri Wee Ka Siong belajar bahasa Malaysia ni? Tapi rakan saya kata, kita kan semua orang Malaysia, kenapa kita kena pertikaikan kefasihan seseorang itu berbahasa Melayu? Bagaimana kita melihat ini yang mengikat, apa yang mengikat kita? Kita tidak dipaksa untuk mempelajari ataupun bermesra dan juga mahir dengan perbezaan yang ada. Bagaimana kita perlu raikan dan juga menerima bahawa inilah keindahan Malaysia. Tan Sri dan juga Datuk Seri. Saya rasa kita kena terima hakikat satu perkara lah, yang kadang-kadang kejayaan kita sendiri kita tak perasan. Sebenarnya isu perpaduan bukan lagi satu isu yang perlu dimomokkan. Sebab memang negara Malaysia ini negara memang dah sedia terwujud. Tak ada kekok dah pergaulan antara kaum, antara bangsa dan sebagainya. Waktu saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Sarawak, dalam satu rumah, agama berbeza-beza, etnik berbeza-beza, dalam satu family. Dah sampai ke tahap itu. Proses asimilasi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok anak-anak kita, pergaulan mereka dengan kawan-kawan mereka, mereka sudah sebenarnya dah jadi satu. Ini dah satu kejayaan. Cuma tinggal lagi bagaimana kita boleh perkukuhkan. Tapi isu perpaduan pada saya dah tak berbangkit lagi dah. Memang negara Malaysia itu sudah diterima oleh semua pihak, negara yang majmuk, negara yang bersatu padu, negara yang sedang bermuafakat dan sebagainya. Cuma sekali-sekala ada kumpulan-kumpulan kecil yang cuba nak membakar semangat sentimen yang bersifat chauvinistik ataupun nak mengambil kesempatan daripada situasi tertentu. Pada saya itu kumpulan kecil, ya. Tetapi rakyat Malaysia keseluruhannya kita dah menjadi kita punya way of life, kita dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita. Cuma macam mana kita nak buat enrichment, ya, terutama sekali bila kita mengadakan dasar ataupun program, kita harap keterlibatan yang lebih menyeluruh. Jadi boleh buat pembetulan di sana sini. Tapi secara keseluruhannya, saya fikir negara kita telah mencapai satu titik kewujudan sebagai sebuah negara yang bersatu padu dan penuh dengan persefahaman. Tan Sri, kejayaan dan juga nilai itu kadang-kala ada yang skeptikal dengan penjenamaan oleh kerajaan contohnya. Keluarga Malaysia. Bagaimana sebenarnya dalam aspek komunikasi dan juga aspek penyampaian kepada masyarakat, penjenamaan itu penting dan itu sebenarnya yang mengikat dan juga untuk kita mempunyai nilai sepunya sebagai sebuah keluarga Malaysia, sebagai sebuah negara. Saya fikir PM telah pilih satu filosofi yang sangat tepat. Mudah dilaksanakan, mudah diperkenalkan, mudah difahami. Artinya kita wujud sebagai satu entiti seumpama sebuah keluarga. Cubit paha kanan, paha kiri terasa. Suasana kebersamaan ini diterapkan menjadi satu filosofi, satu falsafah dalam pengurusan negara. Jadi pada saya itu satu frasa yang dipilih yang bukan lagi bersifat retorik. Ia merupakan sesuatu yang realiti yang tinggal lagi untuk kita terjemahkan dalam pelaksanaan. Kita tidak ada masalah sebab tidak ada orang yang nak mempertikaikan konsep keluarga itu sendiri tentang rasionalnya, tentang kebaikannya dan tidak timbul soal nak susah nak bagi orang faham. Tak ada. Semuanya apa tu. Jadi pada saya we just move on. Jadi kalau kebetulan musim kita menyambut bulan kemerdekaan, ini sebahagian daripada proses kita memperkasakan lagi semangat tersebut dan pelbagai kaedah boleh dilakukan dan semua orang akan melakukan. Macam mana saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Sambutan Kemerdekaan mengharapkan bulan kemerdekaan kali ini disambut oleh pelbagai lapisan masyarakat di bandar dan luar bandar, disambut oleh semua kelompok kaum, disambut oleh semua komuniti di seluruh negara dan saya percaya
Itu yang sedang dilakukan. Saya 2 tahun lepas, saya pergi ke satu kawasan di Salak South. Bila dapat ada laporan kata ada orang miskin tinggal di gobok buruk. Jadi bila saya pergi, saya terkejut kerana yang saya jumpa itu bukan orang Melayu. Seorang Cina, kita panggil dia Uncle Leong. Dan ternyata bila bercakap tentang kemiskinan misalnya, dia merentasi semua kaum. Jadi tanggungjawab menolong itu bukan kerana menolong kaumnya, ya, tetapi kerana menolong rakyat Malaysia yang layak ditolong, sama ada dia orang India, orang Cina, orang Iban atau orang Kadazan, sudah dilihat sebagai rakyat Malaysia. Sebab kalau kemiskinan, bukannya orang Melayu saja miskin, orang Iban, orang Dayak ada yang miskin, orang India banyak yang miskin, orang Cina juga masih ramai yang miskin, bukan semuanya kaya raya. Jadi ini sudah diterima sebagai satu nilai yang saya fikir satu perkara yang sangat baik. Ya. Datuk Sri Sarvanan, bagaimana konsep keluarga Malaysia itu satu perkara ialah memudahkan kita mengangkat nilai baik yang kita sudah ada selama ini. Dan daripada segi gerak kerja juga menjadi satu perkara yang dihayati bersama dan gerak kerja itu juga dapat dilancarkan sebaiknya pada pandangan Datuk Sri Sarvanan. Dan seperti mana Dan Sarvan Musa sebut tadi, perpaduan di kalangan kita sudah menjadi satu budaya yang kita perlu mempertikaikan. Memang telah menjadi satu budaya. Hari ini kita lihat kita dah mula meraihkan satu sama lain. Dan walaupun seperti mana saya mungkin sedikit berbeza daripada apa Dan Sarvan Musa cakap, bukanlah kumpulan kecil yang mempertikaikan isu-isu seperti ini, adalah individu mempertikaikan perbuatan dan sebagainya. Saya dan media sosial sedang memainkan peranan penting yang telah mengapi-apikan individu seperti ini. Ini perlu ditangani dengan keadaan segera sebab social media violence ataupun social media ini menjadi ancaman kepada perpaduan kita. Walaupun kita lihat dari segi budaya ini telah pun diberbudayakan masyarakat Malaysia. Saya sebagai wakil rakyat masyarakat India bertanding di Parlimen majoriti terdiri daripada orang Melayu. Tapi saya tak lihat perbezaan. Saya tak lihat saya sebagai wakil masyarakat India. Saya dilihat sebagai wakil warga Malaysia. Ini adalah kejayaan kita. Dan walaupun penjenaman amat penting. Penjenaman ini bukan bermula daripada sekarang. Kita lihat apabila 2009 tukar pimpinan baru telah memperkenalkan penjenaman baru dengan slogan Satu Malaysia. Dan diteruskan dengan keluarga Malaysia hari ini adalah satu proses berterusan. Dan saya percaya inilah cukup unik di negara kita. Dan bagaimana kita dalam sebuah keluarga, sebagaimana Datuk Seri Kasyon katakan tadi, tidak semuanya aman, takkanlah tak ada lidah yang tergigit. Dan inilah dalam fabrik masyarakat kita. Bagaimana menguruskan perbezaan, menguruskan kepelbagaian. Datuk Seri Alexander, bagaimana melihat bahawa semangat kekeluargaan itu ialah untuk menyelesaikan semuanya secara bersama. Dan ini perlukan kesatuan. Masyarakat hari ini mungkin berbeza pandangan, berbeza-beza kemahuan dan juga kehendak mereka. Tapi akhirnya dengan semangat keluarga yang ada, bagaimana ianya dapat dimudahkan juga? Ya, bagi saya mudah untuk difahami kerana keluarga itu apa? Satu unit kan, di mana semua anggotanya adalah satu keluarga. Begitulah negara kita. Yang idea dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan yang dikatakan keluarga Malaysia adalah sangat tepat dan terangkum. Ya, kita berbilang kaum, berbilang bangsa, agama dan sebagainya, tapi kita dalam satu keluarga. Itu memang bagi saya is the key word lah. Kerana apabila disebut keluarga Malaysia, semua kita bersama. Bukan hanya bersama untuk kita mendapat apa kita boleh menikmati dengan apabila negara kita maju ke depan dan kita pembangunan kita lebih baik dan sebagainya. Tetapi dalam pengorbanan kita seharusnya bersama juga. Sebab macam masa sekarang kita dilanda oleh masalah inflasi global dan sebagainya, kenaikan kos sara hidup. Tapi kerajaan sebagai bapa ibu bapa kita dalam satu keluarga kita adakan berbagai rancangan, strategi dan sebagainya untuk kesemua kita anggota dalam keluarga itu dapat kita mengatasi masalah apa saja beban pada kehidupan harian kita. Jadi perpaduan itu amat penting. Kalau kita tak ada perpaduan dalam keluarga, memang keluarga itu macam keluarga biasa pun. Ada keluarga di dunia ini yang mereka berlainan tapi
keluarga itu memang tak seberapa lah, tak bahagia lah. Tapi kita ni menjurus kepada kebahagiaan sebagai orang Malaysia. Dan itu keunikan yang dia pegang. Kita melihat ini adalah tahun kita bangkit selepas pandemik COVID-19. Tapi untuk bangkit tidak mudah. Kita berdepan dengan bekalan rantaian ekonomi global yang tidak menentu. Kita berdepan dengan inflasi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Tapi dalam aspek itu, pelbagai inisiatif dijalankan oleh kerajaan. Kerana ramai ada pandangan pakar yang mengatakan bahawa sesebuah masyarakat itu yang menentukan mereka dapat bersatu atau tidak bukan kerana perbezaan kaum, tapi perbezaan kelas ekonominya. Itu dan lebih mencengkam pada hari ini. Justru bagaimana inisiatif-inisiatif kerajaan dalam mendepani dan juga memahami masalah yang dihadapi rakyat, khususnya dalam aspek ekonomi. Mungkin saya mulakan dengan Datuk Seri Saravanan dulu. Kerana ramai yang kata nak dapat kerja lepas COVID dan sebagainya. Apa inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan dan bagaimana roh masyarakat dan juga roh keluarga Malaysia itu diterapkan dalam setiap penyelesaian masalah itu? Zul, saya anggap negara ini bumi yang cukup bertuah lah. Saya pernah berhijrah seluruh dunia. Tapi saya anggap inilah bumi yang cukup bertuah. Inilah satu-satunya negara 12 jam siang, 12 jam malam. Okay, inilah negara tak ada gunung berapi. Inilah negara tak ada earthquake, gempa bumi. Inilah satu-satunya negara tak ada siapa yang mati kebuluran. Dan inilah satu-satunya negara walaupun kita menghadapi kelembapan ekonomi selepas COVID-19 dan sebagainya, kita masih ada peluang pekerjaan untuk 2 atau 3 juta warga asing. Maka isu kebangkitan semula dalam keadaan seperti ini cukup bagus di negara kita. Sebab tu hari ini kita lihat kadar pengangguran. Saya berpendapat kita adalah salah satu negara di dunia telah membangkit lebih awal daripada apa yang diramalkan. Kita lihat dalam musim PKP, kadar pengangguran 5.3%. Dalam masa 12 bulan, kita sempat menurunkan daripada 5.3% ke 4.3%. Saya tidak menafikan. Memang gig ekonomi telah memainkan peranan penting. Walau apabila mereka telah kehilangan peluang pekerjaan, mereka masih terima gig ekonomi sebagai salah satu sumber pendapatan. Tetapi kejayaan kita hari ini daripada 5.3%, kita sampai 4.3% dalam keadaan kelembapan ekonomi, kelembapan krisis kesihatan. Tambahan pula kita tidak boleh menafikan negara kita menghadapi krisis politik yang tidak stabil. Dalam keadaan seperti ini, kita bangkit semula lebih awal. Dan hari ini kita lihat sasaran kerajaan di bawah konsep keluarga Malaysia untuk melahirkan, untuk mencapai tahap 3.5% yang akan dianggap sebagai tiada pengangguran. Daripada 4.3 ke 4.5% dalam masa terdekat ini, kerajaan perlu melahirkan 600,000 peluang pekerjaan. Daripada 600,000 peluang pekerjaan ini, 300,000 adalah melalui Kementerian Sumber Manusia. Maka kita dah memperkenalkan pelbagai insentif dari segi penjana kerjaya, di mana kita memberi peluang-peluang pekerjaan kepada majikan. Dan kita lihat keseluruhan dalam keadaan PKP, dengan adanya penjana hiring insentif, kita telah membantu lebih kurang 2.9 juta warga kerja, di mana membantu 300,000 syarikat daripada gulung tikar. Dan ini adalah satu kejayaan besar dengan pelbagai insentif yang diperkenalkan melalui program Keluarga Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kini kita adalah usaha untuk melahirkan 300,000 peluang pekerjaan untuk warga tempatan melalui Kementerian Sumber Manusia dengan penjana kerjaya. Dan dengan memberi hiring insentif dan pelbagai insentif. Contohnya kita beri insentif kepada majikan yang menggajikan warga tua, banduan dan sebagainya. Ini adalah usaha-usaha murni oleh kerajaan, supaya tiada mana-mana lapisan masyarakat tercicir daripada arus pembangunan. Dan ini adalah keunikan kita. Dan saya yakin dengan adanya kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, dengan konsep Keluarga Malaysia dan kewibawaan ahli-ahli jemaah menteri, kita akan capai kejayaan ini dalam masa terdekat. Datuk Seri Alexander, mungkin perkara yang paling menggusarkan masyarakat untuk bangkit selepas COVID ialah harga barang, bekalan makanan dan sebagainya. Satu masa itu mood itu bagaikan meledak. Datuk Seri Alexander sendiri berada di sini di Astro Awani. Tapi ia dapat dikawal dan diuruskan. Bagaimana kita melihat dalam semangat keluarga Malaysia dengan insentif dan juga tidak akan pantas itu, bagaimana dengan juga partisipasi masyarakat dan juga pemegang taruh, bagaimana itu dapat diselesaikan? Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan langsung. Kalau harga barang, kos harga hidup dan sebagainya, Datuk Seri. Ya, memang jika sudah, sebab seperti mana telah saya nyatakan peringkat awal tadi, apabila kita dilanda masalah post-COVID, selepas COVID, aktiviti perniagaan baru bergerak.
dan akan dirancangkan. Program kerajaan pun maknanya untuk merancangkan ekonomi. Dalam masa itu, apabila ekonomi kita lebih merancak, banyak masalah seperti masalah permintaan kepada barangan yang selama 2 tahun ini aktiviti perniagaan kita sudah lembab dan sebagainya. Apabila ekonomi makin merancak, memanglah keperluan meningkat. Dari segi itu, kita kekurangan bekalan ayam, bekalan telur, makanan lain. Malah yang lain pun yang kita import, yang juga inflation import kata, sebab sudah mahal dari negara asing, negara asalnya, kita bawa ke negara kita untuk kita proseskan produk yang lain, sudah semua meningkat. Bertambah pula dengan kos-kos operasi yang lain seperti tenaga manusia dan sebagainya dalam industri. Jadi dalam masa keadaan begitu, memang kita tidak menafikan rakyat agak rasa sebagainya dan mengeluh dan mengadu. Akan tetapi kerajaan bagi saya nampak bukan dari satu kementerian sahaja, tapi merentas pelbagai kementerian, malah keseluruhan kerajaan. Kita telah melaksanakan program-program tertentu untuk menangani masalah kesemuanya. Jadi saya ingat buat masa sekarang ada reda sikitlah. Lega sikitlah bernafas. Yang lebih penting itu adalah komunikasi. Sebab itu kita ada pasukan jihad yang lebih menumpuk kepada komunikasi, memaklumkan kepada rakyat apa telah kerajaan buat, apa dasar kita laksanakan dan sebagainya untuk membantu. Macam tanpa intervensi kerajaan, tanpa subsidi, inflasi lebih tinggi, lebih besar. Ya, bebanan lebih berat lagi. Tapi oleh kerana intervensi kerajaan dengan subsidinya, saya beri contohlah, dan intervensi lain ada, bukan sekadar subsidi saja. Oleh itu, kehidupan rakyat kita taklah terbeban dari sepatutnya kalau kita berbanding dengan negara asing. Kita bercerita pasal kebangkitan, kita bercerita mengenai masyarakat ingin bangun semula, teguh bersama. Datuk Seri Wee Ka Siong antara kelompok yang kita tidak lupakan, mereka yang bergantung harap kepada perkara seperti pendeteksi, e-hailing dan sebagainya. Ini perlu dirangsang dengan insentif-insentif dan juga inisiatif yang baik daripada Kementerian Pengangkutan contohnya. Pelesenan dan sebagainya, Datuk Seri. Saya rasa ada dalam konteks pengangkutan ni ada beberapa perkara yang perlu saya sebut. Pertama ialah kita lihat zaman apabila depan dengan pandemik, satu industri yang pesat membangun iaitu e-hailing. Kita dapat melihat orang hantar barang makanan ni menjadi satu bisnes yang sangat lumayan. Jadi apabila kerajaan memutuskan untuk buat kawasan, maksud untuk masa depan yang lebih baik. Kerana tiada orang yang mengawal selia sekarang. Jadi kawal selia ni dalam konteks kita mengekalkan gig ekonomi, pada waktu yang sama kita nak lihat macam mana dari segi kebajikan mereka dapat kita jaga. Contoh, kerajaan keluarga Malaysia ni kita bagi 80% daripada caruman perkeso dibayar oleh kerajaan. Jadi ini untuk apa? Takut mereka ni budak-budak ataupun pemuda bila bawa motor menimpa kemalangan, akhirnya sekurang-kurangnya perkeso dapat menjaga mereka. Ini contoh ya. Dan banyak lagi perkara yang perlu dibuat. Kemudian e-hailing lagi daripada pengeluaran taksi. Kerana kita tahu waktu pandemik ini kita mengharapkan pengangkutan awam sangat ya. Dan kedua dari segi pengangkutan udara. Ini sangat penting. Kerana tahun lalu kita hanya mencapai 11 juta penumpang. Tahun ini saya yakin kita mensasarkan 33 juta hingga 49 juta. Dan setakat ini saya rasa kita mungkin melebihi 40 juta ke atas. Bermaksud julat yang paling rendah kita dah lepas. Jadi kalau ada pertambahan 30 juta penumpang, ini memberi satu penjanaan aktiviti ekonomi yang lebih banyak. Ya, ini bukan saja pemandu taksi, kemudian kita lihat pilot-pilot terbang yang sebelum ni mereka terpaksa direhatkan. Ada yang menamatkan pengajian 400,000 tak dapat cari kerja. Dan kemarin saya baru dapat satu notis bahawa pihak berkuasa penerbangan China nak bagi
tambahan 12 frekuensi seminggu. Ini sangat baik kerana saya rasa bila pembukaan ini melibatkan negara-negara yang sebelum ini tidak melakukan lockdown, dan ini adalah satu perkara yang baik untuk kita menjana banyak lagi pekerjaan. Bila airport kita hidup, sudah tentunya semua yang terlibat akan mendapat nikmatnya. Ini contoh. Dan kita lihat dari segi maritim, ya, pelabuhan kita tak pernah tutup dan makin rancak. Dan inilah prestasi yang baik dari segi import ekspor. Dan kita dapat mencipta lebih banyak pekerjaan untuk membantu. Dan waktu inilah kita membantu menambah pendapatan rakyat kita, khususnya mereka yang memang berkecimpung dalam bidang ini, dan akhirnya membawa pada industri pelancongan, dan akhirnya semua hotel-hotel dan mereka terlibat dalam sektor industri pelancongan akan mendapat nikmatnya sama. Ya. Itu limpahan yang kita lihat dari satu perkara ke perkara lain. Tapi Datuk Seri Tan Sri, kalau kita melihat komunikasi itu penting. Banyak isu perlu diselesaikan. Cerita pasal harga barang, cerita pasal kos sara hidup, cerita mengenai kejayaan dan juga pencapaian diraih, satu perkara. Tapi di bawah KECOM juga, inisiatif untuk memiliki peranti juga diberikan juga di situ. Akses internet keperluan utama. Itu dahulu orang kata satu luxury ataupun satu kemahuan, tapi itu adalah keperluan pada hari ini. Mungkin Datuk Seri Tan Sri dapat melihat dalam aspek ini dalam setahun ataupun setahun dalam kita bangkit daripada pandemik ini. Satu perkara yang mungkin elok saya kongsikan untuk pengetahuan rakyat di luar sana, ya. Saya lihat yang penting sekali ialah soal kepimpinan, ya. Banyak yang mungkin tak perasan, saya kebetulan berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri, berada dalam 3 kabinet yang berbeza-beza, serupa juga dengan kawan-kawan saya di sini. Satu perkara yang dapat saya katakan bahawasanya kerajaan kita dan Jemaah Menteri kita adalah satu bentuk kerajaan yang sangat sensitif dan juga responsif kepada permasalahan rakyat. Kadang-kadang kita dalam Jemaah Menteri bercakap sama-sama kita. Kita ni sebahagian besar meeting, bincang soal ayam. Hanya soal ayam. Tetapi pendekatan kabinet kita, apa sahaja yang melibatkan kesejahteraan rakyat menjadi perbincangan. Yang kedua, mungkin ramai di kalangan rakyat tak tahu, saya boleh bagi gambaran sikit. Tak boleh share semua lah. Ya, tak boleh share semua. Kita ada had dia tentu. Tapi nak ceritakan, bila kita bermusyarat tiap-tiap minggu, kita membincangkan perkara-perkara yang titah pandang yang diberikan oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Yang concern tentang rakyat, dimaklum pada Perdana Menteri bawa dalam kabinet. Soal rakyat. Ya. Dan tentunya daripada Perdana Menteri sendiri. Kemudian mungkin ramai juga tidak tahu, setiap minggu bila kita bermusyarat Jemaah Menteri, kita ada satu agenda, perbincangan, perkara-perkara semasa, termasuk menganalisa sentimen rakyat. Saya dikehendaki membuat laporan setiap minggu tentang sentimen rakyat. Apa saja berlaku di luar sana, walaupun perbincangan itu berlaku dalam Facebook, dalam Twitter, bukan bermakna kabinet tak tengok. Kita tengok. Maksudnya Tan Sri tahulah apa yang kita borak dekat sosial media. Apa saja yang ada dalam sosial media yang kita fikir perlu kabinet kita ni sangat detail, sangat prihatin, sangat berpaksikan kepada kepentingan rakyat. Sebab itulah kita bangkit, kita pulih lebih cepat daripada orang lain. Kerana kerajaan kita mengambil pendekatan bersifat hands-on. Ya? Sehingga kan kita bincang, kita perlu berapa ekor ayam sebulan? Kabinet kena bincang, kita perlukan 69 juta ekor ayam kerana orang Malaysia sekarang makan 2.2 juta ekor ayam sehari. Dan kabinet mahu memastikan supply itu cukup. Datuk Seri Elek dikehendaki untuk memantau perkara itu supaya harga jangan lebih pada had-had tertentu. Sebuah kerajaan yang menguruskan soal rakyat sampai ke detail sebegitu. Ya. Minyak, kita perlu ada 60,000 metrik tan minyak yang perlu disubsidikan, yang available dengan harga hanya RM2.50. Kita pergi detail sampai ke begitu. Ini pada saya, mungkin sesetengah orang di luar sana tidak perasan. Itu dia kunci kejayaan kita dan itu sebab kita pulih sebagai sebuah negara pasca COVID lebih cepat. Apabila kedapatan maklumat menyatakan ramai di kalangan golongan B40 sukar nak beli peranti, kerajaan buat keputusan. Okey,
peranti bagi mahasiswa diberikan percuma. Asalnya nak bagi pada mahasiswa IPTA. Dengar pula pandangan IPTS, setuju bagi IPTS. Dalam kabinet pula kata bagaimana yang ada di maktab perguruan di bawah Kementerian Pendidikan, extend lagi. Ada pula kata macam mana pula yang kualif matrikulasi, extend lagi. Sekarang ni sampai tingkatan 6 daripada program peranti siswa. Dan di kementerian kita tambah lagi, ini peranti siswa dekat 400,000 unit. Kita buat pula peranti komuniti. Setiap pedi di kampung-kampung akan ada unit-unit orang kampung. Orang biasa boleh guna dapat peranti, bukan hanya pelajar-pelajar universiti. Mana ada satu negara yang menguruskan keperluan rakyat sampai ke peringkat yang semikro begitu. Dan ini saya dapati sudah menjadi culture, budaya pengurusan negara oleh pimpinan. Maknanya tidak ada masalah rakyat yang terlalu kecil bagi jemaah menteri. Yang besar-besar memanglah soal keselamatan negara, soal pertumbuhan ekonomi, soal dasar luar yang besar-besar. Tetapi soal rakyat itu sentiasa menjadi agenda utama. Saya sentiasa ingat bagaimana Datuk Sara baik, Datuk Wee baik, dalam hal agenda lain-lain perkara kita bawa. Kalau yang tak ada dalam agenda biasa pun dibawa oleh menteri-menteri dan dibincangkan dan dibuat keputusan dan diambil tindakan. Jadi saya fikir kerana adanya kaedah kepimpinan sedemikian, kita tidak kata kita perfect government. Tetap sebagai sebuah kerajaan ada masalah di sana sini, ada kurang di sana sini, tapi yang pentingnya kita menjadi kerajaan yang mendengar. Ini kerajaan yang sensitif kepada masalah rakyat dan responsif, mengambil tindakan-tindakan, walk the talk dan sebagainya. Jadi ini satu kebaikan yang ada, tapi semua ini boleh dilakukan apabila adanya political stability dan strong leadership. Itulah satu benda yang sangat berharga. Kalau tengok macam mana mungkin kita satu ekonomi yang kuncup sewaktu PKP, dalam masa tak sampai 12 bulan, kuartal kedua yang lalu, pertumbuhan ekonomi negara capai 8.9%. In fact, second quarter dulu pengangguran dah turun sampai 3.8. Ya? Jadi cepat sekali berlaku pemulihan. Di saat hatta negara-negara maju di Eropah start struggling dengan inflation sampai 10%. Britain dah 10.2%. Sedangkan kita dapat mengekang kita punya inflasi negara kita pada tahap yang relatively cukup rendah. Ini daripada pendekatan yang telah kita ambil. Saya bagi dua contoh. Kita jaga bayi. Kita tahu golongan B40, dia tak mampu nak beli CRS, kursi keselamatan untuk bayi yang baru dilahirkan. Kerajaan ni untuk tempoh setahun kita keluarkan peruntukan sampai kita bagi 188,000 keluarga untuk mereka beli. Dan sekarang nampaknya sambutan sangat baik, melebihi sasaran itu. Kita bagi juga. Kedua, kita lihat budak-budak yang habis sekolah, dia nak ambil lesen B2. Kita bagi bantuan lesen keluarga Malaysia. Kita turunkan harga 250 saja untuk mereka mencari rezeki. Kalau dah tak boleh melanjutkan pelajaran, dia nak buat apa? Jadi kita dah buat di kawasan Pensiangan, ada Bera, di Air Hitam, mana tempat. Supaya kita boleh bagi dia sekurang-kurangnya satu pekerjaan. Kalau dia dah mahir, ada kemahiran, dia boleh buat apa saja dia nak. Dan saya rasa antara aktiviti yang telah kita buat memang untuk mendengar, responsif kepada apa permintaan mereka. Mereka kata, saya tak ada lesen, saya tak mampu, saya tak bayar. Lepas tu kalau dia terlanggar mana-mana atau dilanggar, dia tidak dibayar pampasan. Jadi inilah antara contoh yang baik kita buat. Tan Sri, kalau saya dapat ceritakan, seluruhnya ini aspek seni komunikasi. Mendampingi rakyat, mendengar apa yang rakyat kata dan juga memberikan respon. Memberikan respon itu yang paling mencabar sekali pada hari ini. Kita tidak boleh ada satu bentuk komunikasi mengatakan bahawa untuk bersatu padu, ada semangat perpaduan, kita mesti ikut satu cara sahaja. Pandangan Tan Sri, aspek itu bagaimana, adakah kerajaan hari ini lebih terbuka daripada dahulu untuk meraihkan perbezaan? Kerana dalam konteks perpaduan, dalam konteks sebuah negara, kita perlu menyedari ada perbezaan pandangan, ada kelompok-kelompok yang berbeza. Tapi pendekatan itu adakah sama seperti dulu atau keterbukaan itu yang mewujudkan lebih banyak interaksi dan juga memahami antara satu sama lain
tentang beberapa isu dan juga isu-isu yang Ya, kadang-kadang saya rasa sensitif juga. bukan menjadi rahsia lagi, kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah antara kerajaan yang paling terbuka. Mana pernah sebelum daripada ini sebuah kerajaan nak lakukan urusan kerajaan, kita boleh duduk dan berunding dengan pembangkang. Ya. Public Account Committee Chairman kita beri pada pembangkang. Kerajaan pimpinan PM sekarang menambah lebih banyak lagi jawatan kuasa terpilih di Parlimen yang melibatkan pemimpin-pemimpin pembangkang. Dan dalam melakukan perkara-perkara utama yang besar di Parlimen termasuk penggubalan akta, pindaan akta, berbincang bersama dengan pembangkang. Artinya, hatta suara yang membangkang sekalipun kerajaan ambil kira. Dan berdasarkan pada pendekatan sebegitu, kita lihat politik negara kita lebih stabil. Politik menjadi lebih matang, tidak bincang perkara-perkara yang sentimen ataupun membanyakkan retorik tanpa ada keberhasilan. Dalam masa hanya 1 tahun, kerajaan keluarga Malaysia pimpinan Perdana Menteri terwujud, kita boleh senaraikan, tak cukup tangan nak senaraikan hasil kejayaan bersama. Daripada transformasi parlimen, program-program pemulihan pasca COVID dan juga agenda-agenda yang berterusan dapat di-roll out oleh kerajaan. Daripada sekecil-kecil, roll out peranti yang harga RM1,000 sampailah kepada roll out 4G dan teknologi tinggi sampai keluar bandar melalui jendela, POP dan sebagainya. Ini satu realiti yang tidak boleh dinafikan. Jadi keterbukaan itu sudah menjadi sebahagian daripada falsafah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan keterbukaan itu tidak bermakna free for all. Ada garis-garis tertentu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia cukup tegas. Kalau sampai pada perkara-perkara tertentu, no deal is no deal. Tapi untuk mendengar perkara yang bagi kepentingan ramai, perkara yang boleh dilakukan bersama, kita lakukan bersama. Tapi ada perkara-perkara yang perlukan pada ketegasan, itu kita bertegas dan sama sekali tidak boleh nak menggugat soal kebertanggungjawaban kerajaan pemerintah. Sebagai contoh, SOSMA. Pembangkang tak setuju, okey, boleh berbeza pendapat. Tapi kerana SOSMA itu adalah penting, dia mesti proceed, kerajaan tetap proceed walaupun pembangkang tak setuju. Tapi kalau dalam hal-hal lain yang ada kebersamaan, ya boleh saja duduk bersama, termasuklah soal nak meminda perlembagaan untuk nak meluluskan akta berkaitan dengan soal pindah parti, tukar parti, itu dibincang. Kalau dalam soal belanjawan misalnya dah jadi satu amalan kepada kerajaan sekarang, diadakan dulu perbincangan dan sebagainya. Jadi saya perhatikan pada pengamatan saya, kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, sebuah kerajaan yang cukup pragmatik, sebuah kerajaan yang cukup terbuka, pada masa yang sama mengekalkan ketegasan dan yang pentingnya keberhasilan adalah perkara yang nyata yang saya rasa semua orang pun dapat melihat. Banyak yang dicapai tapi banyak yang akan dilakukan lagi. Saya nak borak lama lagi tapi kita ada lebih kurang 6 minit, 7 minit lebih kurang. Kerana akhirnya kita menjelang 7 hari, menjelang Hari Kebangsaan ke-65. Sudah pasti setiap seorang rakyat Malaysia termasuk Datuk Seri dan juga Tan Sri memiliki cerita masing-masing. Jadi kalau dapat kita rangkumkan ataupun kita akhiri blok terakhir ini, mungkin Datuk Seri Alexander Natalingi dulu saya mulakan. Pengalaman yang cukup berharga Datuk Seri, pengalaman peribadi sebagai anak Malaysia menjelang Hari Kebangsaan ini, apa yang tidak boleh dilupakan, apa yang menarik kalau dapat dikongsikan bersama dengan kami pada malam ini? Ya, secara peribadi, pengalaman saya saya dari usia muda dulu, apabila datuk saya, Tun Temenggung juga, sampai di Kapit dia melaungkan Merdeka, Merdeka. Jadi saya di Padang, duduk di tepi Padang lah, melihat dia genggam tangan begitu, merdeka. Tapi saya kata, apa ini merdeka? Tapi memang lepas tu kita fahamlah, itu peribadi. Ya. Jadi bagi saya boleh bagi 3 bahagian menjelang perayaan Hari Merdeka ini. Dulu kita sebagai budak sekolah, suka sangat kita bersedia untuk pegang bendera kertas lah, bendera Malaysia, bendera Sarawak, dan kita berbaris. Dan lepas tu, apabila dah dewasa, tapi belum lagi pegang jawatan yang penting, kita mula bersama dengan jawatan kuasa untuk kita mengatur budak-budak sekolah dan sesiapa saja yang mengambil bahagian dalam
untuk kita menyediakan pembarisan dan sebagainya. Lepas tu hari ini ahli parlimen dan juga duduk sebagai seorang daripada Majlis Jemaah Menteri, kita pula duduk di pentas utama melihat perayaan semua acara yang diadakan pada sepanjang masa pagi itu. Jadi bagi saya kesemua fasa 3 ini memang pengalaman yang saya setiap bulan Ogos ini memang saya merasakan ini bulan merdeka, bulan nasional kita. Yang penuh sentimental dan juga penuh semangat yang berbeza, yang begitu di situ. Saya kurang pastilah Zul sama ni manis atau manis atau tak manis. Kebetulannya saya berasal daripada Jalan Raja Muda, Kampung Baru. Zaman ni tahun 70 awal pertengahan 70-an. Setiap kali adanya hari kemerdekaan, kita sebagai budak sekolah daripada bangku sekolah, pada ketika itu kita dapat peluang untuk menyaksikan wayang di panggung-panggung terdekat. Untuk Wayang percuma? Tiket percuma daripada sekolah. Kita sedang menunggu untuk pergi ke teater. Tapi ayah saya, the late my father, setiap kali ada kemerdekaan, dia kadang-kadang kenduri kampung. Kenduri kampung di masa-masa jempuran kadang-kadang semua. Saya kebetulannya tersabar nak pergi tengok wayang. Ini menjadi satu pengalaman suatu ketika itu saya memang benci dengan ayah saya. Orang nak pergi tengok wayang, dia pula masa-masa kenduri. Tetapi hari ini saya fikir benda ini telah menanamkan semangat perpaduan dan bangga dengan kemerdekaan kita capai. Ini ada kisah-kisah yang kita rasa tanpa kita sedari semangat itu dapat dipupuk secara tidak kita sedari. Hari ini saya boleh menilai apakah hasrat ayah saya. Datuk Seri Kasang, kalau dapat kongsikan sikit. Pengalaman saya dekat rumah saya, kampung saya dulu masa kecil. Setiap kali menjelang kemerdekaan, kita akan lukis bendera lah dengan sendiri. Lepas tu baru tunggu orang bagi bendera. Dan keseronokannya lah, kita nak pasang bendera tu atas pokok. Jadi budak-budak Melayu, ajak dah panjat. Dengan budak Melayu, kemudian India, Cina. Masa tu, kita cara berkomunikasi kita tahu. Bendera ni siapa dapat pancap paling tinggi, dialah orang jadi hero. Cara tu. Dan mak saya kebetulan, dia nampak budak-budak kita ni tengah main, dia kata, dulu saya dekat estate. Dia kata, macam Sarah cakap betul. Gambar dia pada wayang Siwaji, MGR, dimainkan. Dia kata, mak saya sebab tu mak saya boleh cakap So, Datuk Seri Kasang memang dia Telugu, Malayalam dengan Tamil. 3 dialek dia bercakap. Sebab dia cerita pada saya, dekat estate pun semangat dia semua merdeka 7 kali. Dan hari itulah kita baru belajar, kenapa dia cerit 7 kali? Kenapa dia nak pasang bendera? Dan sejak kecil, kita mendengar cerita-cerita ni, akhirnya apabila kita jadi pemimpin, kita tahu apa erti sebenarnya. Kemerdekaan, kita dapat daripada bebas daripada belenggu penjajah. Dan ini antara mesej yang jelas yang patut kita sampaikan pada rakyat, pada generasi muda. Tan Sri Musa cerita. Saya Tapi sebelum tu saya nak tanyakan dulu. Satu perkara yang menarik generasi terdahulu ialah ada storytelling, ada penceritaan dari satu generasi ke satu generasi yang saya kira mungkin kurang dirasai dan juga pengalaman itu tidak sampai ke generasi baru sebab storytelling itu dah berbeza. Jadi bagaimana Datuk Tan Sri kalau dapat cerita pengalaman peribadi dan juga tanggungjawab kita untuk ada storytelling yang menarik untuk generasi baru dengan cara yang baik. Kan banyak. Elok program macam ni dipanjangkan, jemput orang tertentu cerita, buat storytelling pengalaman masing-masing. Saya cerita saya 2 je lah. Satunya kecil-kecil dulu, kalau hari 31 Ogos tu ada sambutan kalau macam saya di Pekan Bacok. Tapi nak pergi tu naik lori. Satu kampung tu naik lori. Bawa bendera pergi untuk nak tengok perarakan berlaku di padang ni. Waktu tu masih kecil-kecil lagi kan. Itu kenangan macam tu dah tak ada sekarang. Tapi satu perkara yang teringat pada saya sampai sekarang ni ialah tiap-tiap kali lepas pada Hari Merdeka ada pesta bola sepak Piala Merdeka. Oh ya. Dan waktu tu tak ada nak tengok televisyen, dengar pada radio. Dan selalu dengar Malaysia lawan Korea, Malaysia lawan Jepun waktu itu dan banyak kali juga Malaysia menang. Dan sokongan penyokong datang, berbagai-bagai kaum semua datang untuk menyokong bola sepak Piala Merdeka. Ini semua kenangan yang dah tak ada lagi lah sekarang, dah ada dalam bentuk yang lain. Tapi kalau nak sebutkan memang banyak berbagai-bagai pengalaman yang saya percaya semua orang juga ada. Dan sebab itu tahun ini sebagai pengurusi jawatankuasa sambutan saya kata sambutan tahun ini janganlah hanya parade yang diadakan Ibu Negara saja. Jawatankuasa ingin menggalakkan sambutan dilakukan di peringkat komuniti, kalau boleh di peringkat rumah,
Bila kerajaan bagi cuti, jangan bagi cuti pergi makan kenduri, cuti pergi piknik pada Hari Merdeka. Eloknya buatlah sesuatu yang bersempena dengan Hari Merdeka pada musim cuti. Boleh di peringkat keluarga, masak menu khas ke, ada solat hajat keluarga ke, atau pacak bendera Malaysia pagi-pagi, ataupun lain-lain acara di peringkat family, di peringkat community, seberapa banyak yang boleh, supaya roh dan semangat kemerdekaan itu menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat Malaysia. Dan kongsikan cerita-cerita menarik itu di media sosial juga. Kalau kami di Astro Awani, kongsilah bersama kami, tag kami akan siarkan. Dan satu lagi, ingat ke tidak, saya tak pasti. Zaman kita, masa kita kanak-kanak, sekarang dapat bendera percuma. Zaman Dulu kita kena buat kanak-kanak, sendiri. kita beli sendiri, ada gula-gula dalam. Tak masih ingat Ada lagi. gula-gula. Tapi tak ada orang pergi percuma, kita yang pergi beli. Tapi kurang pasti kita beli sebab gula-gula atau memang Tapi akhirnya untuk semangat cintakan kenderaan. Okey, kita kena sambung cerita itu selepas ini. Kerana betul Tan Sri, ini sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih Tan Sri, Datuk Sri kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani khas pada malam ini. Merdeka Kuartet, kita bercerita bagaimana kita menyantuni aspirasi dan juga masyarakat keluarga Malaysia pada hari ini. Kita ada 7 hari lagi menuju ke Hari Kebangsaan ke-65. Apa peranan kita, apa sumbangan kita dan apa cara paling menarik untuk kita menyemarakkan semangat kebangsaan dan juga semangat kemerdekaan ini, anda boleh lakukan sendiri. Seperti mana saya katakan tadi, ada cerita menarik, boleh kongsikan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Sekian saja agenda Awani malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.